Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita kini sudah masuk ke dalam kempen pilihan raya umum yang paling kita tunggu-tunggu dalam sejarah negara kita. Kenapa kempen ini kita paling tunggu-tunggu? Kerana dalam kempen pilihan raya ini, buat pertama kalinya rakyat Malaysia mempunyai peluang untuk melakukan perubahan, menukar kerajaan pusat yang ada. Kita ada peluang, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menukar kerajaan UMNO Barisan Nasional yang telah berkuasa lebih daripada separuh dekad untuk kita menyaksikan satu masa depan yang lebih baik untuk negara kita. 5 tahun yang lepas, tuan-tuan dan puan-puan, saya masih ingat lagi hujung tahun 2007, saya sendiri waktu itu bersama-sama dengan Wabi Nurul Izzah Anwar bekerja di Pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan ketika itu saya telah mengatakan kepada Izzah, I suggested to Izzah that she should be contesting in this coming elections at that time. Why? Because we felt that we needed to make a stand. And in 2007, mind you, it was very difficult to find candidates to run under keadilan, especially and under the opposition. Waktu itu memang susah nak cari calon, nak bertanding untuk keadilan dan pembangkang. Tengok-tengok, tak lama selepas saya memujuk Izzah untuk bertanding, saya pula diminta untuk bertanding di kawasan Dun Seri Setia. Dan kami tidak bertanding dengan harapan yang besar, sekadar untuk menyatakan pendirian kita, mahu sesuatu yang lebih baik, menyatakan pendirian kita. Saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, berhadapan dengan Datuk Paduka Sharifah Noli, Exco Kerajaan Negeri Selangor, Ketua Wanita UMNO Selangor, yang menang tahun 2004 dengan majoriti 13,000 di kerusi Dun Seri Setia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan rakyat Selangor mahukan perubahan, they are tired of what UMNO Barisan Nasional has done to Selangor all these years, maka pada 8 Mac 2008 saya telah menang dengan majoriti 3,000 undi di Dun Seri Setia. Sama juga dengan Wabi Nurul Izzah. Izzah pada waktu itu berhadapan dengan tidak lain dan tidak bukan Datuk Paduka Shahrizad Jalil, tetapi beliau telah dapat juga menyempaskan Shahrizad menjadi giant killer yang cukup terkenal pada pilihan raya 2008. Kita menang di 5 buah negeri dan kita telah berjaya menafikan majoriti 2/3 Barisan Nasional yang ada di Parlimen. We managed to deny the PN 2/3 majority in Parliament. Tuan-tuan dan puan-puan, sejak dari hari itu, since that historic change, we have seen many new things that we have been able to introduce in Penang, in Perak, in Kedah, in Selangor, other than the state government that we have already held in Kelantan. Ladies and gentlemen, in Selangor, in the first 100 days, we did not go after projects, we did not go after land, we did not go after contracts. What we did in the first 100 days was to introduce policies to benefit the rakyat of Selangor. Dalam 100 hari yang pertama, kita perkenalkan air percuma untuk rakyat negeri Selangor. 20 aduh. Apa kata Kertoyo? Dia kata ini dasar tak masuk akal, dasar yang akan membangkrupkan negeri Selangor dalam masa 6 bulan. Kenapa dia rasa kita akan bankrupkan negeri Selangor? Sebab bagi mereka memang tak masuk akal. Sebab semua projek ada commission, semua projek ada corruption. Itu beza. Tapi bagi kita, tuan-tuan dan puan-puan, bukan 6 bulan, sekarang dah 5 tahun, kita dah memperkenalkan program air percuma, kita dah gunakan 600
richer, not poorer, under the Pakatan administration. Our reserves was about 1 billion ringgit in 2008. Now our reserves is 2.6 billion ringgit under the leadership of Tan Sri Khalid Ibrahim. Bermakna kita boleh bagi duit pada rakyat, tetapi pada masa yang sama, dengan keberkatan itu kerajaan negeri menjadi semakin makmur, semakin kaya. Yang lebih menarik lagi tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan kita dalam UMNO Barisan Nasional yang dulu kata tak boleh, yang kata bankrupt, hari ini dalam manifesto mereka, manifesto BN Negeri Selangor, dia kata kita pun nak bagi air percuma untuk Negeri Selangor 20 meter padu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau kita lihat tahun 2008 dahulu, perubahan yang kita capai banyak berlaku di Semenanjung. Orang Melayu baik, orang Cina baik, orang India baik mahukan perubahan pada waktu itu, pada pilihan raya itu. Sebab itu tahun 2008 sebenarnya lebih daripada separuh, more than 51% of the voters of Peninsular Malaysia chose PAS Keadilan NDAP. Tetapi apa yang menyelamatkan UMNO Barisan Nasional tidak lain dan tidak bukan ialah kerana mereka mendapat sokongan daripada Sabah dan Sarawak sampai mereka menggelarkan Sabah dan Sarawak as the fixed deposit. Tapi hari ini situasi dia sudah berubah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pergi ke rumah panjang IPAN di Sarawak, di kawasan pendalaman Sarawak. Kalau dulu mereka semuanya sokong BN, mudah disokong dan sebagainya, hari ini mereka sudah berubah. Di rumah panjang yang saya hadir penuh ditutup dengan bendera-bendera keadilan. Malah orang-orang IPAN ini yang kesemuanya beragama Kristian meletak gambar Tok Guru Nik Aziz di depan pintu mereka. Tak ada di antara mereka nak letak gambar Ibrahim Ali. But this shows the new Malaysia. Bila saya pergi berkempen di Sabah, orang Sabah cukup menyesal. Dia kata sebab 2008 mereka bagi kebenangan kepada PN. Kali ini mereka kata ini kalilah kita akan tukar untuk pastikan Sabah Sarawak bersama-sama dengan Semenanjung untuk menolak UMNO Barisan Nasional. Saya pergi berkempen ke kampung pendalaman, rumah orang asli di negeri Pahang. Api tidak ada, elektrik tidak ada, air tidak ada. Belum sempat saya nak berkempen pasal buku jingga, mereka dah kata jangan risau, saya dah hafal buku jingga dari A sampai Z. Orang asli pun sudah buka mata, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itu I am very confident that the mood for change is very strong across the country. I am confident that insyaAllah on the 5th of May 2013 we will see a new Pakatan Rakyat government in Putrajaya. Yang saya risau, tuan-tuan dan puan-puan, yang saya risau, banyak tempat, banyak kawasan-kawasan parlimen lain yang memang nak YB Nurul Izzah bertanding di kawasan mereka, tetapi YB Nurul Izzah tetap mahu mempertahankan kawasan lembah pantai walaupun berhadapan dengan asakan demi asakan daripada Raja Nong Chit yang walaupun title dia Menteri Wilayah, tetapi semua bajetnya menunjukkan dia seolah-olah Menteri Lembah Pantai. Yang saya risau, takut orang lembah pantai terlupa. Bila satu negara seronok nak mendapatkan kerajaan Pakatan Rakyat, tengok-tengok orang lembah pantai terlupa pada
YB Nurul Izzah. Will you support her or not? Adakah tuan-tuan dan puan-puan akan sokong YB Nurul Izzah? Kita mahukan beliau kembali di parlimen. Ya, kita mahukan beliau kembali dalam parlimen sebagai sebahagian daripada anggota kerajaan Pakatan Rakyat yang baru untuk kita melaksanakan pembaharuan di negara kita. Kenapa kita mahu perubahan? Why do we want change? Adakah semata-mata kerana kita bencikan UMNO, kita menyampah dengan UMNO? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Kita mahu perubahan kerana kita mahu sesuatu mood, kita mahu masa depan yang lebih baik untuk anak bangsa kita. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan, selepas itu tiap-tiap tahun kerajaan UMNO Barisan Nasional has been spending more money than what they have been earning. Since 1997, kerajaan BN telah berbelanja lebih daripada pendapatan negara. Apakah artinya ini? Ini bermakna tiap-tiap daripada kita menanggung hutang yang dibuat oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional. Ini bermakna wang kerajaan yang sepatutnya boleh diguna untuk membina hospital, diguna untuk membina jalan, diguna untuk membina sekolah, sebenarnya habis membayar hutang yang telah dibuat oleh UMNO Barisan Nasional. Kita kena ingat, negara kita bukan negara miskin. We are not a poor country, but the people are poor. Why? Tahun 2003-2004 harga minyak naik, the price of petrol went up, the income of the government went up significantly, pendapatan kerajaan naik mendadak, tetapi mereka tidak menggunakan. Taklah ketika itu UMNO BN ketika itu tidak menggunakan pendapatan ini untuk membayar hutang kerajaan. Sebaliknya mereka menambah lagi perbelanjaan, menambah lagi skandal-skandal seperti NFC, seperti PKSZ dan lain-lain projek membazir dan rasuah, sehingga menyebabkan kita sampai hari ini terus menanggung hutang, tuan-tuan dan puan-puan. Ini satu sikap yang cukup tidak bertanggungjawab oleh kerajaan kita. Kita juga saksikan bagaimana ekonomi negara kita dibolot oleh mereka yang berkuasa. It's not question of Chinese versus Malays or non-Malays versus Malays. It is a question about the cronies, the powerful against the ordinary rakyat, the ordinary Malaysians. Isunya ialah tentang rakyat Malaysia yang biasa menentang kroni-kroni UMNO Barisan Nasional. Kalau kita tengok gula hari ini, yang kuasai gula ialah Robert Kwok dan Syed Mokhtar Al-Bukhari. Kita makan roti dikuasai oleh Robert Kwok dan Syed Mokhtar Al-Bukhari. Kita makan nasi, beras diimport oleh Syed Mokhtar Al-Bukhari. Tenaga elektrik IPP yang diberikan lesen hanya Syed Mokhtar Al-Bukhari, Ananda Krishnan, YPL dan beberapa kroni-kroni yang lain. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, di Malaysia hari ini, yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa ke dalam. In terms of Gini coefficient, ini merupakan ukuran antara kaya dan miskin yang ada. Negara kita mempunyai Gini coefficient yang paling lebar selepas Papua New Guinea di rantau ini. Bermakna jurang antara kaya dan miskin di Malaysia kedua terbesar selepas Papua New Guinea. Lebih besar dari Indonesia, lebih besar dari Filipina, lebih besar dari Thailand. This is a very scary fact, but we can feel it every day in our pockets. Betul atau tidak? Kita boleh rasakan, sebab bila kita bayar tol masuk ke dalam poket kroni, kita bayar elektrik masuk ke dalam poket kroni, semuanya masuk ke dalam kocek kroni, tuan-tuan dan puan-puan. Rakyat yang
asuh anak-anak muda kita. We tell our kids, belajar rajin-rajin, masuk universiti, dapat kerja baik, gaji baik. Tapi hari ini habis belajar, belum tentu dapat kerja, tapi surat daripada PTPTN dah confirm dapat. PTPTN ialah dasar, it's a policy yang mana menyebabkan IPTS yang dimiliki oleh kroni-kroni berkembang pesat, walaupun tak ada kampus betul, duduk atas rumah kedai, tetapi mereka dapat berkembang pesat. Ijazah tak diiktiraf pun tak laku pun. Yang kena tanggung hutang anak-anak kita. Sebab IPTS ini terus dapat bayaran upfront daripada PTPTN. Bila anak-anak kita kalau dapat kerja pula, nak beli kereta, tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita sedar atau tidak harga kereta di negara kita cukup tinggi? Kalau satu kereta tempatan harga dia 40,000, itu pun saya rasa dah tak ada dah. Local car yang brand new harga 40,000. Tapi kalau harga 40,000, sebenarnya harga sebenar kereta itu ialah RM23,000. Out of RM40,000, the real price is RM23,000. RM17,000 is excise duty that goes to the government. RM17,000 ialah dalam bentuk excise duty dan cukai yang pergi ke dalam kocek kerajaan. Tak masuk akal kenapa kerajaan nak kenakan cukai yang begitu tinggi untuk kereta paling basic untuk rakyat negara kita. Zaman ayah saya orang yang dah tua, umur 83 tahun, dia kerja mula 1958. Waktu itu beli kereta bukan alat calang-calang kereta Continental, tapi boleh bayar, ambil loan 3 tahun sahaja. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan dengan gaji yang begitu kecil, mampu nak beli local car, kena ambil loan sampai 9 tahun baru mampu nak bayar balik harga kereta. Betul atau tidak? Dah habis bayar loan, dah jadi besi buruk, tak laku, tak ada value. Ini dasar-dasar yang tak masuk akal. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita dah ada rekod yang saya ceritakan di Kerajaan Negeri Selangor, apa yang kita buat, dasar-dasar merakyatkan ekonomi Negeri Selangor dan sebagainya, dan kita ada rekod ekonomi yang berkembang pesat. Kita yakin bahawa ini menjadi sandaran kita untuk menjadi keyakinan rakyat memilih kita pergi ke Putrajaya. Selain dari itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita tawarkan polisi-polisi yang ada dalam manifesto Pakatan Rakyat. Kita kata apa? Dalam tahun pertama Pakatan Rakyat memerintah, kita akan turunkan excise duty kereta sebanyak 20%. Dalam 5 tahun kita akan hapuskan 100% duty excise kereta. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan, penduduk Jalan Gasing Indah, kalau nak beli kereta sabar sikit saja lagi. Tunggulah lepas 5 Mei, tunggu pengumuman Perdana Menteri baru Dato' Seri Anwar Ibrahim. Kita juga nak pastikan bahawa PTN kita mansuhkan dan pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan tinggi diberikan percuma kepada seluruh rakyat Malaysia tanpa menghilangkan Melayu, Cina dan India. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mahu masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Jadi pastikan bila kita mengundi, kita memikirkan tentang masa depan mereka. Kita dapat fikir jauh ke hadapan. Jangan sebab dapat bring RM500 terus kita lupakan rasuah yang telah mereka lakukan selama ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kelabu mata kita sebab RM500 dan terus masa depan anak cucu kita terjual. Ini peluang terbaik kita nak lakukan perubahan. Kepada yang masih lagi ada rasa sayang pada UMNO, saya yakin ada malam ni ada orang-orang UMNO juga. Kepada yang masih sayang pada UMNO, jangan risau. Kita bukan nak minta UMNO tu dikuburkan terus.
Ada setengah orang pakatan kata nak kumpulkan terus UMNO. Kita tak setuju. Sebab bila kita berada di dalam kerajaan, kita perlu Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi seorang ketua pembangkang yang baik. Tapi bagi peluang mereka merasa jadi pembangkang. Sebab mana-mana kerajaan di dunia ini, mana-mana parti di dunia ini, any party in the world that do not lose power will forget that the real bosses for them are the rakyat, are the people, are the voters. Sebab itu kita perlu teach them a lesson. Bagi mereka pengajaran. Kita ada barisan yang baik dengan Pakatan Rakyat. Kita kali ini bagi peluang pada Pakatan. Dan kalau Pakatan tak perform, 5 tahun lagi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan juga tidak akan takut untuk melakukan perubahan sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan telah lakukan sebelum ini. Jadi sebab itu saya nak minta sangat, pada 5 hari bulan ini kepada yang mengundi di kawasan lembah pantai, memang bukan mudah. Pihak UMNO, pihak Barisan Nasional telah menggunakan segala muslihat untuk memastikan YB Nurul Izzah tewas. Sebab mereka takut dengan potensi seorang pemimpin muda yang menjadi seorang pemimpin yang cukup lantang bersuara di parlimen, yang mampu menjadi pemimpin rakyat berbagai lapisan. Mereka akan menggunakan pelbagai isu. Mereka akan mainkan isu kaum. Mereka akan mainkan isu agama. Mereka akan terus mainkan fitnah, politik kotor yang cukup jijik. Dan kita hantar mesej yang jelas that we reject dirty gutter politics in Malaysia, and that's why we vote for change. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat masa depan negara kita terletak di tangan kita. Bukan soal Melayu, Cina, India, Kadazan atau Iban secara kelompok-kelompok masyarakat yang terpisah, tetapi sebagai masyarakat yang bersama. Malairan, Huaran, Itoran, Women, Tosha, Ichiaran, kita semua satu keluarga. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap anda semua dapat kekalkan YB Nurul Izzah di lembah pantai, dan pada masa yang sama kita doakan kita dapat bersama-sama sampai ke Putrajaya demi rakyat, demi masa depan anak-anak.